So kita akan cuba membincangkan hari ini. Kita akan cuba tengok ulang kaji cakna STPM 2017 part 3 Geografi Alam Sekitar Manusia semester 2. Kita akan kita akan melihat soalan esei berkaitan dengan kerjasama antara negara. Soalan STPM 2017 soalan nombor 6A. Jadi soalan ni berbunyi, mengapakah sebuah negara perlu saling bergantung antara satu sama lain? Dan soalan ini membawa 12 markah. So dalam konteks soalan ini, kalau kita lihat dalam konteks soalan ini, pelajar perlu mengurai mengapa sesebuah negara perlu saling bergantung antara satu sama lain. Kebanyakan pelajar dia dapat menjawab soalan dengan baik, dapat menyatakan isi dengan baik. Contoh dia perluasan pasaran, perkongsian teknologi, perkongsian tenaga buruh, perkongsian modal, perkongsian sumber alam, perkongsian bahan mentah, penjagaan alam sekitar, meningkatkan kecekapan dan juga peningkatan aliran perdagangan dengan lebih banyak negara. So ini adalah isi atau fakta yang perlu dikemukakan. Walau bagaimanapun, kebanyakan pelajar dia tidak dapat membuat huraian dengan baik. Tidak dapat membina ayat yang lengkap bagi menjelaskan hubungan di antara negara dalam aspek yang kita sebut tadi, iaitu perkongsian modal, sumber alam dan sebagainya. Jadi untuk membantu pelajar memahami dengan lebih kita lihat contoh jawapan berdasarkan isi atau fakta yang dikemukakan. Jadi isi yang pertama, kalau kita lihat perluasan pasaran. So perluasan pasaran ni kita tengok dalam konteks membina ayat. So dalam kita nak membina ayat, kita boleh menggunakan perkataan yang utama ataupun perkataan yang ada di dalam soalan. Ini ada dalam soalan. Contohnya kita lihat sini pergantungan, saling bergantung. So kita gunakan perkataan saling bergantung antara negara penting bagi memperolehi keuntungan dalam konteks. Kita sebut isi dia dalam konteks perluasan pasaran dan juga perdagangan antara negara. So ini untuk kita dapat satu isi untuk kita sebut fakta. Kemudian kita jelaskan kesannya. Jadi kesannya sesebuah negara boleh meluaskan pasaran, barangan dan perkhidmatan, dan perkongsian pasaran itu dapat dinikmati secara bersama, khususnya melibatkan pertambahan permintaan dan kuasa beli pengguna. So dalam konteks pasaran ni, kalau kita lihat dalam konteks pasaran di negara-negara pembangun atau negara-negara kecil seperti Malaysia dengan bilangan penduduk yang terhad dan sebagainya, maka hubungan dengan negara-negara lain akan membantu mengatasi masalah pasaran yang sedikit atau kecil ini. So ini yang perlu diberi penekanan oleh pelajar semasa menjawab soalan ini. Okey, kita tengok yang kedua pula, perkongsian teknologi. Jadi saling, kita gunakan ayat yang sama, kita tengok di sini ayat yang sama. Saling bergantung antara negara akan menggalakkan kemasukan teknologi moden dan pemindahan kepakaran dari negara yang lebih maju seperti Jepun, Amerika Syarif, Jerman dan lain-lain. Dan kesannya, mesti kita guna ayat yang sama, kita tengok di sini. So kesannya teknologi seperti high-tech ataupun high teknologi, teknologi automotif dan teknologi komunikasi
dapat dimajukan di negara-negara membangun seperti Malaysia. Itu dalam konteks ini kita lihat bagaimana perkongsian teknologi dari negara-negara maju yang berlaku dalam negara kita, Malaysia, khususnya berkaitan dengan perusahaan automotif. Pembuatan kereta, kita melakukan perkongsian teknologi dengan Jepun, dengan Korea, Taiwan dan sebagainya. Begitu juga dengan sektor-sektor industri yang lain, contohnya elektronik, elektrik. Jadi perkongsian teknologi itu berlaku dalam konteks yang kita sebut di sini. So kamu boleh bagi contoh yang lain untuk menunjukkan berlakunya perkongsian teknologi. Jadi dalam konteks soalan ni kita bagi 1-2 contoh lah. Kita tak perlu lebih banyak contoh. Okey. Yang ketiganya ialah perkongsian tenaga buruh. Kita melihat perkongsian tenaga buruh. So kita bina ayat yang mudah. Jadi kita tengok di sini, saling bergantung antara negara memberi keuntungan dalam konteks perkongsian tenaga buruh dan tenaga pakar. Jadi kita sebut isi itu, kemudian kita hurai kesannya kekurangan buruh dan tenaga pakar dalam sesebuah negara dapat ditampung oleh negara lain yang mempunyai lebihan buruh. Negara-negara lain yang banyak lebihan buruh, contohnya Bangladesh, Pakistan, Thailand dan juga Indonesia sendiri. So negara-negara lain ini boleh membekalkan buruh kepada negara seperti Malaysia lah. Jadi kita tengok seperti pergantungan. Misalnya Malaysia pergantungan kepada buruh dari Indonesia dalam sektor perladangan dan juga pembinaan. So itu yang perlu dijelaskan dengan detail lah. So isi yang seterusnya kita tengok perkongsian modal. So perkongsian modal, kalau kita tengok di sini, saling bergantung antara negara penting untuk memperoleh keuntungan dalam konteks perkongsian modal. So kita gunakan ayat yang hampir serupa untuk menggambarkan atau menjelaskan isi yang berbeza. So yang ini adalah strategi yang boleh kita gunakan lah untuk memudahkan kita menulis fakta yang tepat dan berkesan. So kesannya, kita tengok di sini, kesannya kekurangan modal dalam sesebuah negara dapat ditampung oleh negara lain melalui pelaburan modal oleh pelaburan kerajaan atau pelaburan swasta. Dan keuntungan pelaburan modal boleh dinikmati melalui perkongsian pintar atau pelaburan silang. Contohnya pelaburan yang berlaku di antara Malaysia, pertukaran pelaburan di antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura dengan Malaysia, Thailand dengan Malaysia dan sebagainya. Ini dalam konteks pelaburan silang. Dan yang terakhir ialah perkongsian sumber alam. Dan isi-isi lain pun kamu hurai macam ni lah. Jadi cara huraiannya adalah kita tengok dan kita ikut format yang mudah supaya kita dapat menjelaskan isi atau fakta itu dengan tepat. So saling bergantung antara negara penting untuk saling memperoleh keuntungan dalam konteks perkongsian sumber bahan mentah dan juga sumber tenaga. Sesetengah kawasan atau negara tidak mempunyai bekalan sumber tenaga yang cukup untuk memajukan sektor industri dan mereka amat bergantung kepada negara lain untuk mendapatkan sumber tersebut. Contohnya Malaysia bergantung pada Thailand untuk mendapatkan bekalan beras. Dalam konteks yang lain kita tengok dari konteks Singapura. Singapura bergantung pada negara-negara jirannya untuk mendapat bekalan mentah seperti minyak mentah daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia. Bekalan getah, kelapa sawit untuk operasi industri sawit dan sebagainya. Dan bekalan-bekalan bahan lainlah seperti daripada negara buah-buahan, sayur-sayuran dari negara-negara lain. Contohnya daripada Malaysia dan juga daripada Thailand dan Indonesia. Ini adalah perkongsian sumber alam yang berlaku di antara negara-negara dalam konteks rantau Asia Tenggara ataupun ASEAN. So, yang ni kita boleh gunakan sebagai hujah untuk menjelaskan peranan saling kebergantungan antara negara. Okay. So kita tengok yang kedua. Soalan yang kedua ialah soalan 6B. Bagaimana soalan ni dia membincangkan kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara. Kalau kita tengok dalam konteks saling kaitan yang tadi, soalan 6A tadi, isi-isi yang digunakan untuk menjawab soalan globalisasi ini adalah isi-isi yang sama. Yang sama yang kita sebut di sini. Cuma perbezaan yang ada di sini ialah soalan ini memerlukan kita menjelaskan dua kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Itu saja yang membezakan antara soalan 6A dengan 6B.
Oleh itu, pelajar boleh menggunakan isi atau faktor yang telah dijelaskan dalam konteks soalan 6A. Cuma kita ubah suai supaya menepati kehendak soalan, menepati clue ataupun dia punya kehendak yang utama yang soalan ini perlukan, iaitu globalisasi ekonomi. Yang tadi saling bergantung. Ini globalisasi ekonomi. So kalau kita tengok yang positifnya ialah perdagangan bebas. Ya, sama seperti yang kita bincangkan di bahagian 6A. Perluasan pasaran, pemindahan teknologi, aliran buruh, menggalakkan persaingan, meningkatkan kualiti buruh dan juga peningkatan modal negara. Ini adalah kesan positif. Dan isi dia sama dengan isi yang kita telah bincangkan di dalam 6A. So soalan ini sebenarnya adalah soalan yang banyak membantu pelajar untuk mendapat markah. Ya. Tapi pelajar tidak memahami atau tidak dapat memahami kehendak soalan ini, jadi dia tidak dapat mengesan kelebihan yang ada di dalam soalan 6A di atas untuk digunakan dalam soalan 6B. Okey, cuma kita tambah di sini kesan negatif. Ya, kesan negatif. So kesan negatif adalah kesan kita sebut sebagai kesan negatif. Ya, penguasaan ekonomi oleh syarikat multinasional, ancaman kepada AKS tempatan, pengakisan kedaulatan negara, sukar mengawal kemasukan atau pengeluaran modal asing, ancaman kepada barangan dan perkhidmatan dan ancaman kepada budaya tempatan. Ini adalah kesan negatif. So untuk soalan ini untuk seimbang, untuk mendapat markah yang baik, seeloknya kita kemukakan 3 kesan positif dan 3 kesan negatif. So kita tengok yang satu persatu lah. Kita tengok satu persatu. Okey. Contoh yang pertama, meningkatkan aliran perdagangan. Ini kita ambil yang tadi, sama seperti yang kita bincangkan. Cuma kita ubah struktur ayat dia supaya lebih mudah. Kita ubah struktur ayat. So kita tengok di sini, globalisasi ekonomi memberi kesan yang ketara dalam aspek meningkatkan aliran perdagangan dan antara negara. Kesannya ekonomi negara akan meningkat dan negara terlibat akan menikmati faedah penghapusan sekatan perdagangan, dasar cukai yang lebih rendah dan defisit perdagangan yang lebih mengecil. So ini cara kita nak jawab, ya. Cara kita nak jawab. Dan terma-terma yang kita gunakan adalah perlu sesuai dengan konsep-konsep yang ada di dalam aliran perdagangan. So kita sebut contohnya dasar percukaian, ya, sekatan perdagangan dan juga defisit perdagangan yang memberi kesan kepada ekonomi negara. Ya, kesan positif lah, kita sebut kesan positif. So yang kedua, perluasan pasaran. Globalisasi ekonomi memberi kesan kepada perluasan pasaran. Kita boleh sebut di sini positif, kesan positif yang melibatkan perluasan pasaran dan barangan dan perkhidmatan. Jadi pengusaha tidak lagi bergantung kepada pasaran domestik yang terhad dan jumlah penduduk yang sedikit. Contohnya macam Malaysia lah, penduduk dia hanya 32 juta. Jadi pasaran amat terhad lah. So kalau kita berjaya memasuki pasaran yang lebih luas, contohnya di Indonesia, yang penduduk yang lebih daripada 200 juta dan sebagainya, dan pasaran negara-negara lain macam India, kan. Jadi kita punya pasaran tu lebih luas. So globalisasi ekonomi juga mewujudkan rangkaian pemasaran atau antara pengilang, pengeluar dan juga pengusaha menjadi lebih kukuh. Jadi hubungan ataupun rangkaian tu menjadi lebih kukuh ataupun lebih besar. Okay? Itu cara jawab. Pemindahan teknologi pun sama macam kita jawab soalan 6A tadi, cuma kita ubah sikit. Kita menggunakan globalisasi ekonomi. Ya, jadi kita dalam konteks globalisasi ekonomi akan menggalakkan kemasukan teknologi moden dan pemindahan kepakaran dari negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat, Jerman dan lain-lain. So kesannya teknologi seperti high-tech, high teknologi, macam tadi juga kita urai, teknologi otomotif dan juga teknologi komunikasi dapat dimajukan di negara pembangun seperti Malaysia. Contohnya Malaysia lah. So kita bagi contoh yang jelas supaya penerangan yang berkaitan ini memang menjurus kepada kesan, ya, kesan positif. So yang seterusnya kita tengok kesan negatif pula. So kesan negatif kita ambil yang pertama, ancaman terhadap PKS tempatan. PKS atau IKS lah. Kebanyakan orang guna IKS, tapi istilah yang tepatnya adalah PKS lah. So globalisasi ekonomi memberi ancaman terhadap PKS tempatan dalam konteks apa? Dalam konteks persaingan antara pasaran dan juga kualiti produk.
So produk-produk PKS tempatan ni biasanya berkualiti rendah dengan harga yang tidak kompetitif, menjadikan ia sukar untuk bersaing dengan barangan berjenama dari luar negara dan lebih murah dan berkualiti. Contohlah barangan-barangan berjenama, kalau kereta contohnya Mercedes, ya Toyota dan sebagainya lah. Kalau beg tangan tu macam Chanel, Gucci, itu adalah di antara contoh-contoh lah yang boleh kamu nyatakan di sini untuk tambahan kalau perlulah. Okey, yang seterusnya penguasaan ekonomi oleh MNC atau syarikat multinasional. Jadi globalisasi ekonomi ini membuka ruang yang sangat luas atau lebih luas kepada syarikat multinasional ini untuk menguasai ekonomi dalam sesebuah negara, terutamanya negara membangun atau negara kecil seperti Malaysia. Dan syarikat-syarikat multinasional ini juga memiliki modal yang besar dan teknologi yang tinggi, dan kesannya mereka mampu melakukan manipulasi pasaran sehingga bersaing, bersaing tempatan gulung tikar, dan akibatnya syarikat-syarikat tempatan ini dikuasai oleh syarikat asing melalui penjualan syarikat ataupun penguasaan saham. So ini yang berlaku lah. Kebanyakan daripada syarikat-syarikat yang tidak mampu bertahan di dalam pasaran akan gulung tikar dan akhirnya dikuasai oleh syarikat-syarikat besar ataupun syarikat-syarikat multinasional daripada negara-negara luar. Okey, ancaman kepada barangan yang seterusnya ancaman kepada barangan dan perkhidmatan. Okey. Ya, sebut sama juga kita sebut, tengok contoh kamu boleh tengok dalam slide yang diberi ini. Globalisasi ekonomi menyebabkan berlaku ketidakadilan persaingan antara pelabur asing dan pelabur tempatan bagi barangan dan perkhidmatan yang sama. So kita tengok kesannya pelabur-pelabur tempatan tidak mampu bersaing dengan adil kerana kekurangan modal, teknologi dan pasaran. Tidak mampu bersaing dengan adil. Jadi menjadi ancaman kepada pelabur-pelabur tempatan. Dan biasanya pelabur-pelabur tempatan ini tidak dapat menghasilkan barangan yang berkualiti dengan harga yang kompetitif. Kamu boleh sambunglah, kamu boleh guna perkataan ini untuk tambah supaya jawapan kamu menjadi lebih mantap. Itu kamu boleh tengok secara umum contoh-contoh jawapan yang saya berikan dan kamu boleh cuba faham dan cuba membentuk ayat-ayat kamu sendiri supaya jawapan yang kamu diberikan itu bersesuaian atau bertepatan dengan kehendak soalan. So untuk kali ini saya rasa cukup perbincangan kita. Semoga kamu dapat memahami dengan jelas dan saya doakan supaya kamu ataupun anda semua mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM sekian. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.